Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-142 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pada program Hamba Ilahi ini di mana kita akan berkongsi, membaca dan menghayati daripada karya Imam An-Nawawi, iaitu kitab Al-Adhkar beliau yang terkenal. Moga-moga ada pengajaran yang kita boleh ambil, ada ibrah yang kita perolehi dan juga yang penting kita dapat amalkan insya-Allah. Ahlan sahabat-sahabat, Nur Hayati Yahya, Zimahdo, Ninda Anis, Hasiyah Nun, Nur Razia Mukhtar, Elvira, Fozibah, Nur Baiduri, Azimah, Arif Taib, Anita Maizan, Galik Sprit, Siha Cika, Norisah Wan Hassan, Hardi Suhaimi, Karimah binti Abu Bakar, Kati Khairuddin, Nurahim Syarif, Fauzan Muhammad, Aisyah Usman, Azizah Izzah, Nur Baiduri, Siti Mazura, Zaliha Kamaruddin, Zabaria, Muhammad Badrul Syam, Aminah Hitam, kemudian Rosnani Kiyah, Anas Sukaimi, Faridah Ismail, Siti Fatimah Dahaban, Ummu Usamah, Nurul Hidayat, Sa'idah Sa'id, Safiyah Sapian, Razali Muhammad Nurdin, Zahara Hitam, Syed Ahmad, kemudian Zuraida Siddiq, Nur Wafim Nur, Rosnah Ismail, dan juga Ninda Anis, Ummi Adam, Saliza, Abdullah Kamaruzzaman, Z.A. Hashim, Nasirun Ori, Ija Rahman, Faridah Hassan, Jamaliyah Manab dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan kepada yang kali pertama bersama dan juga terima kasih kepada semua yang mendoakan. Apa khabar sahabat-sahabat pada waktu petang ini? Moga-moga kita berada dalam pemeliharaan Allah, kita berada di dalam keadaan ketenangan dan juga dalam rahmat, walaupun pasti hidup ini tidak pernah lekang dan tidak pernah kosong daripada ujian. Namun sebagai orang-orang yang percaya dan beriman, sebenarnya pada setiap ujian itu Allah uji kerana Allah tahu kita mampu untuk hadapi. Moga-moga Allah kuatkan setiap daripada kita. Allah anugerahkan kesabaran dan ketenangan pada setiap daripada kita, dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita, perlihatkan kepada kita nikmat yang lain, walaupun mungkin ada nikmat yang Allah ambil pada waktu dan ketika ini insya-Allah. Marilah kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Lalu bagaimana saya punya suara pada petang ini? Saya nampak ada 2-3 orang yang komen jelas. Lalu bagaimana yang lain? Saya harap suara saya adalah jelas, saya punya video adalah jelas, dan moga-moga Allah permudahkan insya-Allah. Lalu kita telah tiba pada muka surat 190. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 190, riwayat yang ke-258. Riwayat 258 muka surat 190. Apa kata Imam Nawawi? Kita dah baca dah sedikit hadis ini, namun kita tidak habiskan semalam.
Lalu pada riwayat yang ke-258, di mana ini menceritakan tentang amalan membaca ayatul kursi sebelum daripada tidur. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa rawaina fi sahihil Bukhari. Kata Imam Nawawi, wa rawaina fi sahihil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kata Imam Nawawi, dan kami telah meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantikku, memberi tanggungjawab kepadaku, menjadikan daku sebagai penjaga harta zakat Ramadan ataupun dikenali sebagai zakat fitrah. Dan saya lupa tadi nak sebut, sebenarnya hadis ini bukan sahaja ada dalam riwayat Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, hadis ini sahabat-sahabat boleh catat sekadar rujukan tambahan, diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i, oleh Imam Tirmizi, tetapi bukan daripada Abu Hurairah, namun daripada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka pada suatu malam datang seseorang mengambil sedikit makanan, lalu orang tersebut mengambil makanan. Maka Abu Hurairah pada waktu itu tangkap dia, dan waktu itu Abu Hurairah pada waktu itu maklumkan kepada orang itu yang mana dia nak bawa berjumpa dengan baginda Nabi SAW, lalu orang itu minta untuk dikasihani. Hadis ini tidak disebut penuh, dan kemudian itulah berlaku untuk beberapa malam. Namun setiap kali berlaku, Nabi ingatkan Abu Hurairah, dia akan datang lagi, dia akan datang lagi. Sehinggalah pada malam yang ketiga, maka pada waktu itu Abu Hurairah bertekad nak bawa dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang ini pada waktu itu sebab itu disebut di akhir hadis disebutkan, apabila engkau mahu ke tempat tidur, dia buat pertukaran. Dia kata, wahai Abu Hurairah, jangan bawa aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pertukaran. Aku akan mengajarkan kepada kamu sesuatu. Maka apakah yang diajarkan? Maka dia disebutkan di sini, dia kata, iza awaita, apabila engkau mahu ke tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi daripada awal sehingga selesai. Sehingga selesai baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah kepada habis, sampai habis ayatul kursi, sampailah kepada penghujung ayatul kursi. Faqra ayatul kursi. Kenapa kena baca ayatul kursi? Maka disebutkan di sini, fa innahu lan yazala ma'aka minallahi ta'ala hafiz. Maka kata makhluk ini, kata orang ini, maka akan sentiasa ada yang menjagamu daripada sisi Allah. Siapakah yang menjaga? Iaitu malaikat. Hafiz, penjaga, maksudnya Allah akan hantar malaikat untuk menjaga kamu. Barang siapa yang membaca ayatul kursi, maka akan ada malaikat menjaganya. Dalam riwayat Bukhari hanya disebut perkataan fa innahu la yazala ma'aka minallahi ta'ala hafiz. Akan ada malaikat yang bersama dengan kamu, akan ada malaikat yang menjaga kamu. Namun kata Imam Hafiz Ibnu Hajar, riwayat ini ada juga disebutkan oleh Imam Baihaqi, yang mana sesiapa membaca ayatul kursi sebelum tidur ada manfaat tambahan. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan di sini, sahabat-sahabat boleh catat, qala Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika mana mensyarahkan hadis-hadis yang ada dalam Mishkat, wa min dhalika nafa', dan di antara manfaat kelebihan membaca ayatul kursi sebelum tidur adalah ma fi hadithil Baihaqi, apa yang ada di dalam riwayat Imam Baihaqi. Apakah kelebihan dia? Yang mana dibawakan riwayat di sini, ketika mana seseorang itu mengambil tempat tidurnya, hina ya'khudhu marja'ah, barang siapa membaca ayatul kursi ketika mana nak tidur, amanahullah, Allah akan meletakkan keamanan, keselamatan kepada siapa? Ala dari, pada rumah dia, wa dari jari, rumah jiran dia, wa ahli duwairati haulih, dan beberapa rumah sekeliling dia.
Maka ini kelebihan yang ada dalam riwayat Imam Baihaqi. Kata Imam Ibn Hajar, dalam riwayat Bukhari hanya disebut Allah akan hantar malaikat. Tapi kata Imam Ibn Hajar, sebenarnya manfaat membaca ayatul kursi sebelum tidur ada banyak lagi. Antaranya apa yang ada dalam riwayat Imam Baihaqi, bagaimana orang yang membaca ayatul kursi kesan bukan sekadar untuk diri dia, tetapi dalam riwayat Imam Baihaqi menyebut rumahnya akan dijaga. Allah letakkan keamanan dan keselamatan. Rumah jiran dia, wadwairat, dan beberapa rumah yang berada di sekeliling dia, dengan sebab dia mengamalkan ayatul kursi. Maka sebab itu kena amalkan ayatul kursi. Ketika mana saya berada di South Africa, belajar di sana, lebih kurang 7 tahun saya berada di sana. Maka pernah salah seorang daripada sahabat kami, rumah dia kena rompak. Rumah dia kena rompak pada waktu malam. Maka ketika mana perompak masuk, kerana memang crime ataupun jenayah memang sangat tinggi di Afrika Selatan, di South Africa. Maka ketika mana rumahnya dimasuki oleh perompak, maka pada waktu itu perompak bersenjata. Memang sana memang banyak kes senjata membunuh dan sebagainya. Lalu ketika mana dia terbangun pada waktu itu, maka pada waktu itu dia keluar. Dia kata dalam hati dia, aku dah baca ayatul kursi sebelum tidur. Nabi SAW sebut keamanan. Lalu dia keluar, dan pada waktu itu walaupun ditembak ke arahnya, Masya Allah, Tabarakallah, namun pada waktu itu dia tidak cedera apa-apa. Dan perompak itu tidak mengambil apa-apa dan melarikan diri. Sebab dia tengok, kenapa orang ni tembak tak ada apa-apa. Maksudnya bila tembak, miss, tak kena arah dia. Walaupun ditujukan ke arah dia. Taklah kata sahabat-sahabat kena cuba. Tidak. Ambil pistol ke apa? Tidak. Tetapi orang yang benar-benar yakin pada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, maka sebenarnya dia akan nampak hasil. Kena keyakinan itu kena ada. Selain daripada istiqamah mengamalkan dia. Lalu barang siapa membaca ayatul kursi sebelum daripada tidur, Allah jaga dia. Allah jaga keluarga dia. Allah jaga rumah dia. Dan Allah jaga jiran dia dan beberapa rumah sekelilingnya, seperti mana Imam Ibn Hajar highlightkan daripada riwayat yang ada dalam Al-Baihaqi. Maka disebutkan di sini, barang siapa yang membaca ayatul kursi akan sentiasa ada yang menjagamu daripada sisi Allah, itulah malaikat, dan engkau tidak akan dihampiri syaitan sampai pagi. Macam mana syaitan nak hampir? Kerana Allah dah menghantar penjaga. Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar pengawal yang pada waktu itu untuk menjaganya. Ketika mana waktu pagi, kerana hadis ini Imam Nawawi tak bawa penuh, Imam Nawawi ringkaskan. Maka Nabi SAW bertanya, apakah yang berlaku kepada orang yang kamu tawan semalam? Maka Abu Hurairah ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sadaqaka wa huwa kadhub, dhaka syaitan. Sabda Nabi SAW, dia berkata benar kepadamu. Daripada sudut tentang kelebihan ayatul kursi, dia berkata benar. Tetapi dalam masa yang sama, dia sebenarnya pendusta besar. Siapakah dia? Maka Nabi terangkan, dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Para ulama hadis berbeza pendapat. Apakah yang dimaksudkan dengan syaitan di sini? Ada setengah mengatakan syaitan di sini merujuk kepada iblis. Maka iblis yang pada waktu itu bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ada pendapat mengatakan tidak, ianya adalah syaitan biasa. Maka daripada riwayat ini kita nampak kelebihan membaca ayatul kursi. Apakah kelebihan dia? Dalam riwayat Bukhari, iaitu adanya penjaga daripada malaikat yang menjaga. Dalam riwayat Al-Baihaqi yang di-highlightkan oleh Imam Ibn Hajar, pada waktu itu akan terpelihara rumah dia, rumah jiran dia, dan beberapa rumah yang berada di sekeliling dia. Lalu kita kena jaga ayatul kursi dan juga penghujung surah Al-Baqarah seperti mana yang kita dah baca beberapa hari yang lepas, dan juga 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas.
Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu moga Allah permudahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang kata line di tempatnya tak berapa clear. Moga Allah SWT permudahkan, insya-Allah. Okey. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua perenggan berikut ini kita akan kupaskan esok, sebab ia melibatkan istilah bahawa timbul persoalan, adakah riwayat ini adalah ta'liq ataupun sebenarnya bersambung? Adakah Imam Bukhari benar-benar berjumpa dengan perawi yang di atasnya ataupun tidak berjumpa? Lalu adakah pada waktu itu terjadinya tadlis ataupun tidak? Maka ini yang dibicarakan oleh Imam Nawawi daripada sudut sanad hadis ini pada dua perenggan berikut. Namun itu kita akan baca esok, kita akan terangkan keseluruhan ini esok. Dua perenggan ini kita akan baca esok, insya-Allah. Dua perenggan ini. Okey. Seterusnya kita pergi pada riwayat yang ke-259. Riwayat yang ke-259. Highlightkan di situ. InsyaAllah esok kita akan baca berkenaan tentang sanad. Timbul persoalan, timbul pertanyaan. Adakah benar-benar Imam Bukhari berjumpa dengan perawi sebelum yang berada di atasnya ataupun tidak? Adakah terjadinya simak ataupun tidak? Kalaulah tak terjadinya simak, adakah riwayat ini ada masalah? Sebab Imam Bukhari menggunakan perkataan qala dan sebagainya. Itu semua kita akan bicarakan esok, insya-Allah. Lalu kita dah belajar pada hari ini kepentingan membaca ayatul kursi. Lalu saya pasti sahabat-sahabat dah biasa amalkan. Lalu kalaulah yang belum, marilah sama-sama kita azam untuk amalkan. Kerana kebanyakan daripada kita memang hafal ayatul kursi. Seterusnya, riwayat yang ke-259. Lalu riwayat yang ke-259 ada dua pengajaran yang kita boleh ambil. Dan kita akan lihat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Nawawi pada riwayat 259, wa rawaina fi sunani Abi Dawud. Kata Imam Nawawi, dan kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud. Kata Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, riwayat ini Imam Nawawi sebut daripada riwayat Abu Daud. Kata Imam Hafiz Ibnu Hajar, wa kadza rawahu Nasa'i, riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Satu. Wa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Wal Bazzar, dan juga diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar rahimahumullahu ta'ala. Maka dalam kitab ini Imam Nawawi sebut Abu Daud, tapi ada juga dalam riwayat Nasa'i, riwayat Ibnu Abi Syaibah dan juga Al-Bazzar. Daripada siapa? Daripada Ummul Mukminin, isteri baginda Nabi SAW, Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anha. Hafsah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan, meriwayatkan, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin tidur, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarkud, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidur. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada riwayat ini? Kata Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, wada'a yadahu al-yumna tahta khaddih. Nabi SAW akan meletakkan tangan kanan baginda di bawah pipi baginda. Lalu Nabi SAW tidur dalam keadaan tangan kanan di bawah pipi. Lalu bila kita gabungkan dengan riwayat sebelum ini, yang mana riwayat sebelum ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey, riwayat 257. Riwayat 257 kan kita nampak di situ, summa taji ala shikkikal aiman, dan kemudian hendaklah kamu berbaring menghadap ke lambung kanan ataupun sebelah kanan badan. Lalu dalam riwayat 257 kita nampak Nabi tidur mengiring atas kanan. Tapi pada waktu itu tangan Nabi berada di mana?
Maka dalam riwayat ini bila kita cantumkan riwayat 257 dan juga riwayat 259, kita boleh tahu yang Nabi SAW tidur pada waktu itu. Nabi tidur di lambung kanan, bahagian sisi kanan badan, sambil tangan kanan baginda berada di bawah pipi baginda. Lalu itu cara Nabi SAW tidur, di arah kanan. Nabi SAW tidur begitu. Lalu bila kita gabungkan riwayat 257 dan riwayat 259, kita tahu cara Nabi SAW selalu tidur. Lalu Nabi SAW tidur begitu, arah kanan, dan kemudian tangan berada di bawah pipi. Tangan kanan berada di bawah pipi. Kalaulah orang yang tak biasa, maka pada waktu itu dia tak berapa selesa. Tetapi tidur yang begini sebenarnya menjadikan kita senang nak bangun. Menjadikan kita senang nak bangun. Kalaulah kita tidur pada waktu itu dengan cara lain, punyalah susah nak bangun. Dah bunyi alarm, offkan, tidur balik. Bunyi alarm, offkan, tidur balik. Dahlah satu kerana tilam kita tebal. Nabi SAW, isteri baginda pernah tebalkan tempat tidur baginda. Alas yang sama, selimut yang sama, tetapi pada waktu itu ditebalkan. Maka Nabi SAW tegur, janganlah tebalkan lipatan tersebut, biarkanlah seperti sebelum ini. Sebelum itu 2, maka isteri Nabi lipat jadi 4, lalu dia tebal selesa. Maka Nabi kata jangan, supaya mudah untuk bangun. Mudah untuk bangun. Lalu sebenarnya tidur dalam keadaan begitu mudah untuk bangun. Cumanya kalaulah yang tak biasa, maka dia akan rasa tak selesa. Siapa yang dah mula amalkan tidur begini? Kerana sunnah ini masyhur, terkenal. Siapa yang dah mula amalkan tidur begini pada bahagian lambung kanan, dan kemudian tangan berada di bawah pipi kanan. Siapa yang dah mula amalkan? Kalaulah dah, alhamdulillah, dapat mengamalkan cara tidur Nabi SAW. Kepada yang belum amalkan, kita cuba untuk amalkan supaya mudah untuk kita bangun, insya-Allah. Lalu mudah-mudahan, lalu kebanyakannya dah biasa tidur macam tu. Alhamdulillah. Lalu itu kita boleh gabungkan riwayat 257 yang ada pada muka surat 189 daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dan riwayat 259 daripada riwayat Ummul Mukminin. Lalu posisinya adalah kanan dan tangan kanan berada di bawah pipi. Kemudian kita belajar doa yang berikut. Kata Hafsah, Nabi membaca doa berikut. Lalu sebelum ini kita dah belajar daripada riwayat Bukhari tentang doa Bismikallahumma ahya wa amun. Kita juga telah belajar tentang doa Bismika Rabbi wada'tu jambi pada riwayat 254, riwayat Bukhari dan Muslim. Kita juga telah belajar tentang doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik pada riwayat yang ke-257 Bukhari dan Muslim. Maka ini dikira sebagai doa yang keempat, iaitu sama-sama kita baca Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Lalu ada yang kata dah amal tapi bila bangun tidur dah tak tahu kat mana. Bila dah bangun tidur dah tak tahu kat mana. Itu biasa. Ada lagi dahsyat, anak saya Aisyah bila tidur, masya-Allah. Bila dia bangun, dia dah berpusing dah, kaki kat mana, kepala kat mana. Masa tidur elok, masa tidur elok. Tetapi bila dah bangun, kepala dia kat bawah, kaki dia kat atas. Yang lagi best, kadang-kala kaki dia dekat muka saya. Punya lasak dia tidur. Aisyah Sabrina yang kecil tu. Punya lasak dia tidur. Lalu, itu dahsyat punya tidur. Dia punya pusing tu, tak pasti macam mana dia boleh pusing macam tu dalam keadaan tidur. Okey. Lalu saya harap sahabat-sahabat tak ada yang tidur macam tu. Tengah tidur, sepak pasangan. Tengah tidur, bergerak punya banyak. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu yang penting kita amalkan. Kita usaha untuk amalkan. Yang penting kita usaha untuk amalkan. Kemudian bila dah terlelap, lepas tu pusing ke arah mana, itu kita dah tak boleh kawal. Okey, lalu sama-sama kita baca kita baca doa yang berikut. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Lagi sekali kita baca Allahumma qini azabak
yauma tab'atsu ibadak. Last, yang kali ketiga. Sediakan pen, di sini ada catatan dia. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu. Pada perkataan tab'atsu, adanya pada sebahagian riwayat perkataan tajma'u. Lalu, kalaulah kita jumpa dalam sebahagian buku doa, yauma tajma'u, ta berbaris atas, jim itu sukun, mim berbaris atas, ain berbaris depan, yauma tajma'u pun betul. Ada kedua-dua riwayat. Cumanya dalam riwayat Abu Daud adalah dengan perkataan yauma tab'atsu. Lalu ada riwayat yauma tab'atsu seperti mana yang Imam Nawawi bawakan di sini. Namun kalaulah pada sebahagian buku doa adanya perkataan yauma tajma'u, maka yang itu pun betul kerana ada kedua-dua riwayat. Tab'atsu dengan tajma'u ibadat. Apakah terjemahannya? Terjemahannya sangat menarik. Allahumma, ya Allah, kini selamatkanlah daku azabak daripada seksamu. Bila? Yauma, pada hari, tab'atsu, engkau membangkitkan. Itu kalau terjemah tab'atsu. Kalaulah terjemah tajma'u, pada hari engkau mengumpulkan ibadak hamba-hambamu. Lalu ini doa dia. Ada sesiapa yang dah amalkan doa ni? Lalu ada yang kata tidur helikopter. Memang macam tu. Kadang-kala saya prefer untuk tak tidur sebelah dia. Prefer tak tidur sebelah dia. Lebih baik saya tidur kat sofa kadang-kala. Sebab kadang-kala memang terganggu. Saya ni kadang-kala terganggu juga. Ada waktu dia kadang-kala memang tak boleh tidur malam. Kadang-kala tak pasti kenapa. Tapi taklah selalu. Kadang-kala sebulan mesti ada sekali dan sebagainya. Lepas tu tambah pula dengan cara dia tidur. Dengan cara dia tidur, tetapi tak lama lagi dia akan asing bilik, insya-Allah. Dia akan asing bilik. Cuma dia manja sikit sebab dia bongsu. Lalu itulah keadaan dia. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu doa ini nak baca berapa kali? Dalam riwayat Abu Daud adanya perkataan salasa marrat. Apakah terjemahan salasa marrat? Iaitu dibaca 3 kali. Dalam terjemahan tak ada. Dalam terjemahan ada kat bahagian atas. Dibaca 3 kali. Dalam riwayat Abu Daud dibaca 3 kali. Tetapi kita akan baca kejap lagi beberapa riwayat yang lain yang mengatakan sekali mencukupi. Sebab itu kata Imam Nawawi, disampaikan juga riwayat 260 oleh Imam At-Tirmizi daripada riwayat Huzaifah daripada Nabi SAW dengan ulasan daripada Imam Tirmizi, hadis ini dinilai sebagai hasan sahih. Kemudian riwayat 261 disampaikan juga daripada riwayat Al-Bara' bin Azib. Yang tadi kita baca riwayat Ummul Mukminin Hafsah. Tapi dalam riwayat Al-Bara' bin Azib daripada maka disebutkan di situ dan tidak disebutkan jumlah bacaan sebanyak 3 kali. Lalu kalaulah boleh kita baca 3 kali dan doanya pun pendek. Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Baca 3 kali. Tapi dalam riwayat Bara' bin Azib, maka pada waktu itu dibaca sekali. Maka ini doa dia. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Dalam sebahagian riwayat yauma tajma'u ibadak. Seterusnya, riwayat yang ke-262. Maka kita berhenti di sini. Kita sekadar ulang balik supaya bila kita ulang setiap hari kita ingat Imam Nawawi telah membawakan pada riwayat pertama daripada riwayat Bukhari pada muka surat 187 doa bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian dibawakan tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang patut dibaca sebelum tidur. Itu yang kedua kita belajar. Yang ketiga kita telah belajar untuk pada waktu itu mengibas tempat tidur sebelum daripada kita tidur. Mengibas tempat tidur. Dalam sebahagian riwayat disebutkan 3 kali kena kibas tempat tidur. Maka itu yang ketiga sunnah yang kita belajar. Yang keempat adalah membaca doa Bismika Rabbi wada'tu jambi sampai akhir.
Kemudian sunnah yang kelima adalah pada waktu itu membaca 3 kul dan kemudian meniupkan pada tapak tangan lalu disapukan pada seluruh badan bermula daripada kepala. Itu amalan yang kelima. Kemudian membaca 2 ayat terakhir daripada penghujung surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, amalan yang ke-6. Kemudian amalan yang ke-7, riwayat 257, berwuduk sebelum daripada tidur. Kemudian amalan yang ke-8 adalah pada waktu itu tidur pada lambung kanan. Dan kita dah gabungkan dengan riwayat 259 sambil tapak tangan diletakkan di bawah pipi. Kemudian yang ke-9 membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Dan kemudian yang ke-10 membaca ayatul kursi, yang mana dalam riwayat Al-Bukhari menyebut akan ada bodyguard, malaikat yang menjaga, lalu syaitan tak boleh hampir. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada pada waktu itu riwayat yang menyebut bahawa Allah akan pelihara rumahnya, rumah jiran dia dan beberapa rumah di sekelilingnya. Ini adalah yang ke-10. Yang ke-11 tadi kita telah belajar berkenaan tentang doa, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Dalam riwayat Abu Daud dibaca 3 kali. Dalam riwayat daripada Bara' bin Azib sekadar membaca sekali. Lalu kita dah belajar 11 sunnah. Lalu kalaulah boleh kita mula amalkan. Kerana baru belajar. Kalaulah baru belajar waktu ingat kita tak dapat amalkan, bagaimana pula bila dah lama belajar? Lagilah kita lupa. Cuba kita tengok balik. Kita dah sampai muka surat 190. Mana-mana yang kita tak amalkan, yang kita kata nanti-nanti, kebanyakannya kita dah mula lupa amalan-amalan tersebut, doa-doa tersebut. Lalu sebab itu kuncinya adalah bila kita belajar ni, kita terus cuba untuk amalkan. Dan moga-moga istiqamah. Kalaulah pada waktu itu tidak istiqamah, yang penting kita pernah amalkan sekali. Kalaulah tidak, nanti kita kata tak apalah minggu depan baru mula amalkan. Minggu depan kita pun tak tahu kita sempat bertemu ataupun tidak, dan waktu itu pun kita dah lupa. Mudah-mudahan kita dapat amalkan 11 amalan sebelum tidur ni, kerana kita tidur banyak. Kita bukan tidur sejam, setengah jam. Kita tidur beberapa jam. Lalu moga-moga tidur itu adalah menjadi ibadah untuk kita. Selain kalaulah Allah jemput kita, ambil nyawa kita dalam keadaan kita tidur, maka pengakhiran kita pastinya husnul khatimah, kerana kita jadikan akhir kalam kita adalah amalan-amalan yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Moga-moga bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join. InsyaAllah jemput join program-program kita yang lain. 8.30 pagi Hayati Quran, 3.15 bersempena khas bulan-bulan haji, bukanlah sepanjang tahun. Adanya program sejarah Mekah, dan juga pada jam 6 petang pengajian ataupun perkongsian Hayati Quran, selain pada waktu malam khas hanya di Telegram, iaitu program perkongsian sirah. Dan pada waktu ini kita sedang menceritakan tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Lalu kita jumpa pada malam ini jam 9 malam di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Lalu mohon jasabit sahabat-sahabat join berkelapangan ataupun bantu war-warkan insya-Allah. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang ada di ruangan komen insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.